Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk siaran 7 hari bulan November. Genap seminggu bagi minggu yang ke-16 Garasi TV bersiaran. Terima kasih untuk penonton yang menonton malam tadi. Dan tengah hari tadi kami tak ada sesi untuk Garasi Mama Delight Garasi TV kerana penggambaran di luar. InsyaAllah dalam masa seminggu lagi saudara akan dapat melihat video promosi baru untuk Mama Delight. Kami juga tak dapat bersiaran seperti mana dijanjikan untuk live kerana masalah transmission yang agak rendah itu hanya 2 bar. Jadi kami bimbang sekiranya kita buat live daripada sana. Saudara akan mendapat banyak jerking visual. Jadi maaf kerana tak ada saya langsung daripada lokasi kerana kedudukan perkampungan orang asli itu betul-betul di kawasan kawasan bukit di Gombak di Batu 12. Jadi barnya agak rendah dan kalau transmission dibuat saya pasti akan ada banyak jerking dan pixel pada gambar. So kami memutuskan untuk membatalkan saja secara langsung tetapi membuat rakaman. Petang ni kita akan ada banyak beberapa item yang saya akan naikkan, tak banyak tapi kita akan ada banyak cargo pen. Jadi share saja pada kawan-kawan yang masih lagi mencari device, mencari cargo pen. Cargo pen agak banyak petang ni, kita akan naikkan sekitar 20 pasang kalau ada 20 live kalau ada sambutan. Yang lain tu saya akan naik item biasa tapi tidak combo. Barangkali combo akan naik besok kerana kami terpaksa menyusun susunan combo sizing dia tu agak memakan masa. Kepada anda yang menonton malam tadi juga saya mengucapkan terima kasih kerana kita membuat lebih 40 log malam tadi. Terima kasih kepada saudara tu menyokong walaupun saya agak bimbang dengan mood semalam selepas bajet dibentangkan. Mungkin ramai orang berada dalam mood unpredictable, suka diramalkan. Baru semalam dan kita tak ulas banyak mengenai bajet. Hari ini kita akan ulas banyak kerana reaksi daripada pasaran mula ketara hari ini. Pemain industri juga memberi banyak reaksi. Saya boleh buat conclusion bahawa reaksinya agak negatif bagi pemain industri. Manakala respon daripada masyarakat awam hampir diam. Saya tak nampak banyak respon di Facebook. Berarti orang masih lagi berada dalam keadaan seperti melupakan saja apa yang berlaku kerana apa yang dinanti dalam bajet semalam hampir tidak ada apa yang perlu diraihkan apabila semua orang sedar bahawa 10,000 kebenaran untuk mengeluarkan daripada akaun 1 KWSP hampir tidak disentuh langsung. Walaupun ada yang memberi respon pada awalnya seolah-olah mereka yakin bahawa Lestari yang memberi tempat kepada 4.7 juta pemegang akaun KWSP yang dilaksanakan pada April hingga September, kemungkinan akan diteruskan, tetapi akhirnya kerajaan membuat keputusan untuk tidak melaksanakannya kecuali membenarkan mereka yang kehilangan pekerjaan itu sekitar 600,000 orang. Penyimpan KWSP mengeluarkan wang bagi RM500 untuk tempoh 12 bulan. Tiada pengeluaran langsam yang dibenarkan. Hari ini banyak pemain industri memberi gambaran lebih luas terutama mengenai kedudukan aliran tunai dan apakah belanjawan ini menjadi satu lagi belanjawan janji palsu. Saya ada kepercayaan bahawa sebahagian daripada belanjawan ini mungkin menjadi janji palsu berdasarkan kepada pakej rangsangan yang dilancarkan pada tahun ini. Ketika kita berhadapan dengan COVID-19, ramai pemain industri memberitahu bahawa sebenarnya dana yang dijanjikan dalam pakej rangsangan tidak ada. Berarti dalam sektor pelancongan umpamanya hanya 3% saja daripada dana yang dijanjikan dalam pakej rangsangan dilaksanakan. Ini menjadikan pemain industri muskil. Begitu banyak pakej yang diluluskan dalam bajet 2021. Apakah dia menjadi satu lagi bajet yang boleh dilaksanakan ataupun sekadar membentangkan satu lagi bajet. Manakala bagi mereka yang memikirkan bagaimana kerajaan akan mendapat dana juga mempertikaikan kerana dana yang diramal yang diperoleh kerajaan terutama daripada 64.6 bilion cukai korporat adalah satu yang sangat mustahil. Ramai mempertikaikan, ramai pemain-pemain ekonomi kelihatan seperti hampir ingin ketawa apabila Kementerian Kewangan begitu yakin menyatakan bahawa sumber daripada bajet yang bernilai 322.5 bilion yang dilaksanakan semalam, 64.6 bilion akan diperoleh daripada cukai korporat, iaitu 4 bilion lebih tinggi daripada ramalan tahun 2020 ketika pemain industri mengatakan dari mana, cukai mana yang akan diperoleh dari kerajaan dengan begitu banyak ketika hampir semua sektor mengalami kelumpuhan. Ini antara perkara yang mengejutkan kerana itu sebab tu saya tak bagi komen semalam. Kita sebagai orang yang ingin mendapatkan maklumat, kita ingin melihat maklumat yang tepat daripada pemain industri. Hari ini saya dapat lihat persatuan akauntan, ahli ekonomi, pensyarah ekonomi dalam dan luar negara yang berkhidmat di negara ini mula memberi pandangan dan hampir merasa terkejut apabila Kementerian Kewangan menyatakan bahawa sumber ekonomi akan diperoleh daripada cukai korporat bernilai 64.4 bilion untuk menanggung 322 bilion, iaitu berarti hampir 20%.
akan ditanggung oleh pendapatan cukai korporat, sedangkan mereka memikirkan bahawa itu adalah satu hal yang mustahil. Manakala sebahagian yang lain pula mula mendedahkan realiti bahawa kemungkinan ia hanya menjadi janji palsu kerana banyak perkara yang diumumkan dalam pakej rancangan, iaitu 35 bilion ringgit yang diumumkan dalam pakej rancangan 2020 bagi memacu ekonomi apabila industri merosot dengan teruk akibat COVID-19. Sebahagian dari mereka mengatakan grant dalam sektor pelancongan hanya 3% yang diluluskan. Berarti ada lagi tempoh 60 hari untuk melaksanakan pakej rancangan, tetapi pemain industri merasa sangat pesimis dengan begitu banyak janji yang diberikan kerana sebahagiannya mungkin tidak dapat dilaksanakan. Apatah lagi kerajaan meletakkan pendapatan daripada bajet tahun depan adalah terlalu tinggi untuk dipenuhi daripada cukai korporat. Ini antara benda yang saya dah ulas. Kita akan terus saja pada ulasannya tanpa tunggu trafik. Berapa kita ada sekarang? 474. Berarti saudara, pemain industri mula mempertikaikan bajet semalam dan saya mula melihat kenyataan-kenyataan daripada pemain ekonomi, terutamanya mereka yang lebih faham. Dan jadi kita baca, kita kumpul dan kita susun saja fakta. Banyak yang mula mempertikaikan mengenai dari mana dana yang kerajaan akan dapat untuk menanggung 322.5 bilion, walaupun angka itu lebih, iaitu mampu menjana ekonomi, tetapi mereka mempertikaikannya kerana adalah tidak logik meletakkan 64.4 bilion cukai pendapatan, iaitu 4 bilion lebih tinggi pada tahun 2020. Sedangkan gambaran keseluruhan ekonomi tahun depan dijangka tidak menentu dan kemungkinan menguncup. Ini antara perkara yang memberi rasional kepada kita apabila membaca pandangan-pandangan ekonomi. Para ekonomis yang memberi gambaran bahawa satu-satunya mereka tidak dapat terima adalah sumber pendapatan kerajaan untuk dibelanjakan. Manakala pemain industri, terutama mereka yang berada sektor pelancongan, menggunakan, walaupun industri pelancongan kini hanya tinggal sisa, tetapi pakej rancangan semalam, bajet 2021 yang dibentangkan semalam langsung tidak menampakkan keprihatinan kerajaan untuk menyelamatkan industri ini. Dan keseluruhan untuk saudara tahu bahawa keseluruhan industri yang berkaitan dengan pelancongan adalah 3.6 juta orang pekerja. Berarti daripada sekitar 16 juta pekerja yang ada di negara ini, 3.6 juta adalah mereka yang berada ataupun berkaitan dengan industri pelancongan. Mereka juga menggambarkan bahawa tidak apa yang boleh diharapkan untuk menyelamatkan industri yang sebenarnya telah tinggal sisa. Ini jelas untuk saudara faham bahawa kalau saudara lihat perhotelan, banyak sektor perhotelan telah ditutup. Penerbangan, nanti saya akan sentuhkan pula mengenai spekulasi mengenai dana pemberhentian pekerja penerbangan 50 juta tu, apa kaitannya yang menimbulkan spekulasi dalam pasaran. Tetapi apa yang orang ramai, apa pemain industri yang merasa kecewa adalah kerana tiada dana kecuali 50 juta dana bagi infrastruktur yang bagi pemain industri pelancongan ia langsung tidak akan membantu industri pelancongan. Malah ketika kita masih lagi mengamalkan lockdown untuk kedatangan pelancong daripada luar. Tiada usaha dibuat untuk menjana pelancong tempatan melancong ke destinasi tempatan. Jadi tanpanya inisiatif ini, pemain industri menganggap bahawa 12 bulan yang ada pada tahun 2021 mungkin menjadi bulan selamat tinggal kepada banyak pemain industri, terutama sektor perhotelan, mereka yang berada dalam industri penerbangan, mereka yang menjadi agensi pelancongan, pekerja-pekerja yang sampai 3.6 juta. Itu adalah nombor yang pertama kita dapat, itu 3.6 juta pekerja. Saya berasa sangat terperanjat kerana inilah data pertama yang dikeluarkan oleh Persatuan Pengusaha Pelancongan Malaysia, mengatakan bahawa itulah angka sebenar. Dan hingga sekarang walaupun tiada data berapa ramai yang kehilangan pekerjaan dalam sektor pelancongan daripada 600,000 yang dikatakan hilang pekerjaan, tiada data mengatakan mereka datang daripada sektor mana. Tapi saya fikir bahawa saudara sendiri maklum bahawa yang paling banyak menutup operasi mereka adalah perhotelan, juga travel agent ataupun agensi pelancongan. Ini satu lagi data yang saya perolehi untuk saya kongsikan dengan saudara bahawa apa yang sedang berlaku dalam pakej. Saya tak mau mengambil data daripada orang politik, kerana orang politik boleh saja menganggap apa saja kenyataan popular, tetapi data yang saya kumpul pada saudara adalah data yang dikomen ataupun ditulis oleh pemain industri dan ahli ekonomi yang bercakap dalam bentuk yang lebih realistik daripada kita membaca kempen cyber trooper ataupun mereka yang mempunyai kepentingan ketika mengeluarkan kenyataan. Saya ingin juga menjelaskan kepada saudara bahawa bagi mereka yang melihat tentang KWSP, Persatuan Majikan Malaysia mengeluarkan bahawa adalah mustahil kerajaan ingin meluluskan RM10,000 bagi setiap akaun untuk dikeluarkan kerana terdapat 71% pencarum KWSP sebenarnya hanya mempunyai simpanan RM47,000 saja dalam bank. Berarti bagi mereka yang berada dalam golongan middle class ataupun pencarum yang selesa seperti saya, mungkin menganggap bahawa adalah wajar kerajaan meluluskan jumlah RM10,000 daripada sekian jumlah yang ada dalam akaun bank. Tetapi kesannya adalah kepada 71% pencarum yang sebenarnya menyimpan RM47,000 ke bawah. Berarti itu antara sebab kenapa satu hal yang perlu kita fikirkan, kenapa
package untuk mengeluarkan caruman dari akaun satu tidak dibenarkan secara langsam dan hanya dilaksanakan secara bersasar, dan tumpuan setakat ini hanyalah kepada 600,000 orang yang kehilangan pekerjaan. Dan saya fikir walaupun peruntukan hanya 4 bilion bagi membolehkan kita mengeluarkan wang daripada KWSP, tetapi sekiranya keadaan ekonomi terus merudum dan meruncing, saya fikir akan lebih ramai. Dan lagi satu saya jelaskan pada saudara, angka 600,000 orang kehilangan pekerjaan bukanlah rigid dan solid, kerana itu adalah angka mereka yang benar-benar bekerja yang kemudiannya hilang pekerjaan, tetapi angka daripada mereka yang berada dalam sektor perniagaan yang tidak mempunyai status pekerjaan dalam erti kata pekerjaan, berarti mereka yang berada dalam sektor restoran, peniaga kecil, pengusaha kedai makan, mereka yang mengusahakan kenderaan kereta sewa, mereka inap desa, mereka yang bekerja dalam sektor yang lebih kecil, angkanya mungkin lebih tinggi. Dan ini meyakinkan saya bahawa secara logiknya, angka 2 hingga 2.8 juta orang telah kehilangan pekerjaan adalah munasabah, tanpa melihat kerangka 600,000 orang yang kehilangan pekerjaan kerana mereka mendaftar kehilangan pekerjaan mereka dalam Jabatan Buruh. Jadi ramai orang menganggap bahawa data tersebut tidak lengkap untuk menggambarkan orang kehilangan pekerjaan kerana ada data lain yang perlu dicantumkan, termasuk data mereka yang berniaga sendiri, data mereka yang bekerja dengan peniaga, data mereka yang bekerja secara harian tetapi kehilangan punca pendapatan harian kerana kesan daripada COVID-19 dan rentang ekonominya. Jadi setelah melihat banyak pakar, saya berkongsi dengan saudara ini kerana ahli ekonomi telah menyatakan pandangan. Saya tak ambil pandangan populis kerana pro atau kon. Kita elakkan supaya kita tidak menyatakan pandangan politik dalam sesi di Garasi TV. Tapi saya menyatakan pandangan akademik, pandangan daripada pemain industri. Dan yang paling nyata untuk kita ambil serius adalah peringatan kita kepada kerajaan, apakah belanjawan ini akan menjadi satu lagi belanjawan gincu atau maskara yang hanya akan mencantikkan wajah pembentangan bajet, tetapi pelaksanaannya mustahil nak dilaksanakan kerana sumber pendapatan kerajaan yang dinyatakan termasuk cukai pendapatan dan juga cukai peribadi dan cukai korporat dan cukai peribadi adalah sesuatu yang disebutkan sebagai mimpi yang terlalu jauh. Berarti ada ahli ekonomi menyifatkan bahawa angka yang disebut oleh Kementerian Kewangan semalam sebagai mimpi yang terlalu jauh. Sudahlah mimpi, tetapi sangat jauh. Terutama cukai korporat 64.4 bilion adalah tidak masuk akal. Ini adalah pandangan beberapa ahli ekonomi, termasuk seorang ahli ekonomi yang mengajar di Malaysia, yang juga merasakan rasa terperanjat kerana kata beliau adalah tidak munasabah langsung membuat anggaran tersebut, dan beliau mencabar Kementerian Kewangan untuk membuktikan bagaimana angka tersebut dicantum hingga boleh menjadi satu angka yang besar. Itu saja yang saya akan share mengenai maklumat dan fakta mengenai bajet. Saya bukan ahli ekonomi, tapi saya membaca dan mencantumkan dan memudahkan saudara mendapat rumusan. Anggap saja ini satu rumusan saja, bukanlah satu pandangan totok ataupun konkret untuk saudara percaya, tetapi saudara mendapat option lebih untuk melihat kerangka bajet. Kita tidak skeptism. Ramai orang cakap tentang perkara tersebut, sangat sensitif untuk dikomen. Kerana tunggu hari lain ketika saya mempunyai maklumat yang lebih lengkap, kerana saya juga mempunyai hubungan yang baik dengan JASA pada tahun-tahun sebelumnya. Saya ingin mempunyai maklumat sama ada dia kembali menjadi orientasi, saya tak fikir kata dia kembali menjadi orientasi politik dalam keadaan yang sensitif. Kemungkinan dia akan memainkan peranan sebagai sayap maklumat pada kerajaan ketika kemahiran cyber trooper kerajaan yang berkhidmat dalam jabatan kerajaan agak lemah, kerana kerajaan tak boleh bergantung pada SKMM dalam menyebarkan maklumat. Kerajaan hampir kehilangan pengaruh dalam media-media rasmi. Kerana hari ini orang tak membaca lagi akhbar yang dipengaruhi oleh kerajaan. Orang tidak menonton lagi saluran yang dimiliki oleh kerajaan. Ramai orang bergerak seperti saudara semua dan kita semua bergerak di Facebook dan bergerak di portal dan media sosial untuk mendapat maklumat. Kita berkongsi maklumat dengan pakar-pakar yang berada di media sosial dan mereka lebih bebas menyatakan pandangan berbanding kita membaca akhbar yang kemudiannya menjadi klon ataupun dianggap sebagai trooper kerajaan. Itu antara punca yang menyebabkan saya fikir bahawa kerajaan mungkin menganggap bahawa media sedia ada, tidak mampu menandingi pengaruh yang sedang berjalan di media sosial kerana tiada kepakaran di jabatan, saya tak mahu sebut di jabatan dan juga media kerajaan dalam memerangi ataupun dalam menandingi akses maklumat di media sosial, kerana pemain-pemain media sosial kebanyakan mempunyai IQ yang sangat tinggi yang tidak akan pergi kepada media-media konvensional so-called old school untuk mendapat maklumat, kerana anda sendiri merasa pattern maklumat yang disebarkan oleh akhbar ataupun media-media yang dikuasai oleh kerajaan sebagai pattern yang sangat lama dan sudah lapuk. Berarti saudara bermain di media baru, manakala kerajaan tidak mempunyai kekuatan untuk menyebarkan di maklumat di media baru kerana satu adalah tiada kepakaran. Saya jelaskan pada saudara satu yang lebih menarik adalah mengenai otomasi. Para pakar menyebabkan bahawa pembuangan pekerja ketika COVID-19 ini akan dijadikan alasan antaranya adalah masa yang sesuai untuk syarikat korporat membuat otomasi. Berarti ingin mengurangkan pekerjaan, sistem automatik akan diperkenalkan. Ini menyebabkan kos operasi menjadi lebih rendah dengan menggunakan sistem otomasi, manakala pekerja akan dibuang.
Saya fikir salah satu yang kerajaan perlu fikir juga, apakah hanya sektor korporat ni akan melaksanakan otomasi ni ketika kecekapan kerajaan juga, kaki tangan kerajaan juga boleh dipertikaikan. Sama ada sistem otomasi ini rigid ataupun solid hanya dalam sektor swasta. Itu yang saya akan jelaskan juga pada saudara. Beramai pandangan pakar mengatakan bahawa apa yang akan terjadi pada pekerja ketika syarikat mula mengambil langkah melaksanakan sistem otomasi dan kemudian menjadikan ini salah satu daripada langkah mengurangkan kos operasi. Jadi ramai orang bercakap tentang perkara ini. Ini yang saya jelaskan pada saudara, terutama benda yang kita panggil, kita berhenti untuk menghormati azan. Okay, saya selesaikan dulu mengenai hujah, mengenai sistem otomasi. Kerana ramai ahli ramai ahli ekonomi dan juga pakar dalam bidang pekerjaan menganggap bahawa COVID-19 akan menyebabkan banyak syarikat beralih kepada digitalisasi dan otomasi. Berarti ini adalah masa yang sesuai bagi mereka kerana mereka ingin mengurangkan kos operasi, maka sistem otomasi akan dibawa masuk, akan diperluaskan ke ini. Ini berarti ramai pekerja yang tidak diperlukan dalam pekerjaan, di mana ahli ekonomi mengatakan bahawa perkara tersebut tidak dinyatakan di dalam bajet ketika ia adalah isu yang telah pun menjadi isu yang terbuka. Bahawa isu yang disedari oleh semua orang apabila otomasi datang mengambil alih kecekapan dalam pengurusan persyarikatan, banyak syarikat akan mengurangkan tenaga kerja kerana ini adalah otomasi. Mereka merasa hairan kenapa ramai yang bertanya kenapa kerajaan tidak menyedari perkara ini dan menyatakannya dalam bajet apa yang akan terjadi kepada ratusan ribu pekerja yang bukan saja kehilangan pekerjaan kerana syarikat mengalami kerugian, tetapi juga ramai yang akan kehilangan pekerjaan kerana transformasi otomasi. Ini antara perkara yang mereka kecewa. Dan satu lagi yang perkara yang menimbulkan tanda tanya, dan saya tak mau spekulate, mengenai 50 juta yang dibajetkan untuk pembuangan kaki tangan penerbangan. Ramai yang mengaitkan apakah ini hint bahawa MAS akan ditutup. Kerana kalaulah kerajaan menyediakan dana untuk semua orang, bagi mereka adalah tidak aneh. Kerana ramai pekerja hotel kehilangan pekerjaan, ramai mereka berada dalam pelbagai bidang kehilangan pekerjaan, tetapi kenapa 50 juta diperuntukkan hanya untuk kaki tangan penerbangan? Maka ramai orang menganggap bahawa sesuatu akan berlaku kepada MAS, berarti kemungkinan khazanah akan membuat keputusan tidak lagi menjamin ataupun menyalurkan bantuan kepada MAS. Dan saya fikir kata realistiknya di situ kerana 50 juta adalah angka yang besar dan kita tunggu dalam tempoh terdekat apakah respon bagi masa depan MAS, kerana saya fikir logiknya hanya di situ bahawa ia adalah persediaan awal untuk langkah seterusnya dan ini adalah khabar buruk sekiranya benar. 50 juta yang disediakan untuk pembuangan dan latihan semula kaki tangan yang bekerja dalam sektor perkhidmatan penerbangan sebenarnya berkait dengan masa depan MAS. Ini antara perkara yang kemudian yang menjadi tanda tanya. Kerana dalam ramai pembuangan pekerja, dalam bajet sebenarnya tidak menyatakan pun reskill ataupun restructure mereka yang 600 ribu orang kehilangan pekerja, tetapi bajet khusus diperuntukkan 50 juta untuk kaki tangan penerbangan dan kita hanya tahu bahawa kerajaan mempunyai kepentingan penuh dalam MAS kerana MAS dimiliki oleh Khazanah Holding dan kerana Khazanah Holding adalah di bawah Kementerian Kewangan. Kenapa kerajaan memerlukan trooper? Saya tak nak jawab panjang-panjang hingga satu yang saya akan cut di sini limit saya bercakap adalah saya tidak mahu menyeret Garasi TV terlibat dalam pandangan politik. Kerana soalan yang ditanya itu berbunyi sangat politik. Tapi saya beritahu pada saudara, mudah je, jangan ambil tentang politiknya, tetapi kita memberitahu bahawa maklumat sekarang bergerak di media sosial. Saya datang ke media sosial kerana saya sedar bahawa media konvensional akan melalui zaman lumpuhnya ataupun kalau ada pun hidup segan mati tak mahu. Bila saya datang, saya respon dengan saudara banyak barulah saya dapat banyak maklumat mengatakan bahawa apa yang sebenarnya sedang dipacu oleh media sosial adalah kepantasan maklumat, ketepatan maklumat, keberanian menyatakan maklumat. Yang saya fikir bahawa oleh kerana media kerajaan lambat bergerak dan lambat bertindak, mereka tertinggal berbatu-batu dari segi maklumat, di mana ketika media sosial telah pun bercakap tentang senja, media kerajaan masih bercakap subuh belum tiba. Ketika media sosial telah bercakap tentang esok akan tiba, media kerajaan masih bercakap kemarin belum berlalu. Ini menjadikan kenapa saya fikir kata salah satu adalah jasa mungkin tidak diperalatkan sebagai peralatan politik tetapi dipergunakan semula untuk memacu maklumat kerajaan masuk ke dalam media sosial dengan lebih pantas daripada kerajaan bergantung pada media konvensional yang sebenarnya telah hilang pengaruh dan boleh anggap sebagai lumpuh ataupun hidup. Saya nak kata hidup segan mati tak mahu, bunyinya macam kesat. Kawan-kawan saya juga bekerja ramai sana. Tetapi ini adalah kenyataan. Sesekali saya kata walaupun pahit, saya selalu berfikir panjang tuan-tuan kerana saya takut bleeding, melukakan hati orang. Tapi saya selalu juga berfikir panjang, menyatakan perkara yang benar mungkin perlu, walaupun dia melukakan. Tak ada siapa yang akan melukakan dan mengecewakan hati orang lain. Tetapi kadang-kadang perkara yang benar perlu diperkatakan. Kalau saudara pun sendiri merasa sangat keliru bagi mereka yang inginkan maklumat. Hingga hari ini saudara belum mendapat maklumat tentang perincian bajet.
Saudara mungkin lari datang dengan berapa view yang ada sekarang? 583 mungkin saudara lari datang ke sini untuk mendengar kerana saya sedang bercakap tentang bajet. Berarti ramai yang merasakan sangat lewat perincian bajet semalam, kerana bajet semalam dibentang adalah bajet asas. Perincian yang sepatut telah keluar pada hujung minggu, kerana bajet dibentangkan Jumaat. Sabtu dan Ahad orang menanti perincian bajet. Tetapi perincian bajet yang saudara baca hari ini, semua perincian bajet yang datang daripada mereka yang tidak berada dalam saluran kerajaan. Berarti kebanyakan ahli ekonomi, pemimpin satuan sekerja, pemain industri telah memberi komen panjang lebar. Dan kita tidak tahu bila komen respon akan dikeluarkan oleh kerajaan. Ini menjadikan gambaran. Sebagai contoh hari ini, saya jelas kepada saudara mendengar maklumat begitu banyak apa yang saya sebut hari ini, adalah respon 24 jam selepas bajet dibentangkan. Respon semua pemain industri kita tak tahu bila pula akan dijawab oleh kerajaan. Ini menggambarkan bahawa kita akan digest 24, 48 hingga 72 jam maklumat daripada pemain industri sebelum mendapat maklum balas daripada jentera kerajaan. Berarti apa yang saya cakap pada saudara, cyber trooper bukanlah berarti mereka pelobi politik. Tetapi untuk menyampaikan maklumat yang realistik pun saya fikir kata kerajaan sangat perlahan dan tertinggal jauh. Kemungkinan 85 juta, hopefully, adalah digunakan dengan cara yang betul untuk menyaingi kepantasan maklumat berada di media sosial setelah banyak yang kerajaan miliki, jentera dan sayap dalam maklumat tidak berfungsi. Dan saya anggap kata kesatlah perkataan hidup segan mati tak mau, tapi saya gunakan perkataan hampir tidak lagi berfungsi dalam mempengaruhi terutama saudara yang berada di media sosial. Saya terkejut semalam kerana bila saya cross tengok live, sepanjang live yang dikongsikan di pelbagai platform, saya lihat angka antara 5,000 hingga 20,000 orang berada di satu-satu platform untuk mengikuti bajet semalam. Berarti platform Facebook saja semalam, kemungkinan ada hampir 1 juta orang menonton daripada platform Facebook. Di mana komen-komen dinaikkan, berarti komunikasi telah berlaku di kalangan pengguna media sosial, tetapi komunikasi tidak lagi berlaku di kalangan media kerajaan. Ini yang saya rasa antara langkah yang mungkin dipacu dengan bajet tak ada jasa, dan saya tak pasti, kita tunggu dan lihat. Saya harap murninya begitu, baiknya begitu, relevannya begitu. Kalau jasa nak diwujudkan semula, dia haruslah menjadi sayap maklumat di media sosial dengan peranan untuk menyampaikan maklumat mengenai apa yang kerajaan lakukan. Bukan maklumat politik, tapi adalah maklumat ini kepentingan dengan masyarakat awam. Panjang dah tu, kita nak jeli seluar ke nak soal jawab lagi? Kalau nak beli seluar, kalau nanti banyak soalan, saudara akan seret saya untuk pergi ke soalan politik kerana bajet adalah perkara yang sangat politikal. Okey, kejap lagi. Saya tak fikir kata GST akan timbul. Kat semalam pun tak ditimbulkan. Berarti bukan masanya. Saya tak fikir kata GST akan menjadi isu dalam tempoh 12 bulan ni. Kerana langsung semalam tak disentuh. Berarti saya tak fikir GST adalah isu. Kerana langsung tak disentuh dan mustahil dilaksanakan kerana tak dibentangkan pun semalam. Kerana pelaksanaan GST selalunya akan dibentangkan di Parlimen. Tetapi apabila GST tak disentuh sebagai pendapatan kerajaan semalam, berarti dia tiada dalam kamus perbincangan untuk 12 bulan akan datang apabila kita bercakap tentang pendapatan negara untuk bajet 2021. Okey. Saya tersumber, saya jelaskan pada saudara, Portugal lockdown. Apa yang terkejut kita PKPB dalam keadaan yang begini? Portugal lockdown. Portugal sebuah negara maju dengan 7 juta penduduk, semalam mengumumkan lockdown. Mereka dah lockdown 24 hours. Berarti dunia mula terancam. Bila saya cerita pada saudara semalam, kalau main trup, dia cut yang digunakan oleh ramai negara adalah dengan membuka ekonomi, menutup sektor sosial dan sektor hiburan, tapi membuka sektor ekonomi bagi membolehkan pemutusan rantaian jangkitan dibuat. Tetapi akhirnya kad tersebut makan diri. Ramai negara yang membuka dia punya sektor ekonomi, termasuk Amerika. Amerika menerima 100,000 jangkitan sehari sekarang. Eropah menerima 70 hingga 80,000 di negara-negara industri yang besar, terutama kalau saudara lihat balik apa yang sedang berlaku di UK dan apa yang sedang berlaku di Portugal adalah negara pertama yang lockdown. Saya percaya 1-2 negara Eropah juga akan lockdown. Berarti kad dengan memperjudikan pertumbuhan ekonomi, membiarkan ekonomi berjalan, tapi waktu yang sama membuat PKPB bersyarat di bahagian sektor yang lain tidak berkesan. Kerana akhirnya ekonomi adalah sektor yang paling besar orang bergerak. Sektor ekonomi adalah orang paling besar orang bergerak. Rantaian tak boleh diputuskan kerana sektor ekonomi adalah sektor yang hampir sama kesannya kalau tidak ditutup dengan dibuka. Itu saya jelaskan pada saudara bahawa kita telah melihat akibatnya.
Tetapi pada waktu yang sama, sektor ekonomi tak boleh ditutup. Saya tidak memihak, saya memberi gambaran general kepada saudara. Apabila sektor ekonomi dibuka, ekonomi berjalan. Tapi ini harga yang perlu kita bayar. Semalam kita dapat 1,755 jangkitan, 1,199 di Sabah. Kita menerima angka yang tinggi juga di Selangor. Kita menerima angka yang tinggi juga di Pulau Pinang. Saya jelaskan pada saudara, inilah yang sebenarnya padah yang sedang dihadapi oleh Barat, Eropah dan juga sedang dihadapi oleh Amerika. Saya percaya bahawa selepas Portugal buat lockdown, beberapa negara akan juga menjalankan lockdown kerana tiada pilihan. Setelah mereka mencuba langkah yang kedua. Langkah pertama, fully lockdown, ekonomi jam. Buat langkah yang kedua, buat semi lockdown, ekonomi berjalan, penyakit merebak. Berarti option yang ada kepada kita, kalaulah PKPB dilaksanakan 4 minggu lagi pun, saya fikir jumlah waktu tak lagi menunjukkan kejayaan. Kerana selepas 2 minggu, pelandaian langsung tak berlaku. Sabah mencapai 3 minggu, angka makin meningkat. Jadi walaupun R0 tu disebutkan sebagai jangkitan yang terkawal, kerana dia selalu ukur R0 ni, kalau ini hari 500, besok 600 berarti R0 dikawal. Walaupun kita nampak naik 100, kerana dia kata 500 kalau kali dengan 4 jangkitan, angka seterusnya adalah 2000. Tapi apabila 500 jangkitan tetapi tak jadi 2000, berarti R0 tu dikawal. Tapi sebenarnya untuk orang awam, saudara akan melihat angka dan mula merasa bimbang. Dan saya fikir kata, kalaulah kita dah melihat 2 minggu ni tak ada kesan, berarti lanjutlah lagi 4 minggu pun. Angka akan berkisar di tempat yang sama dan akan menyeret kita lebih jauh ke dalam dari segi jumlah jangkitan. Tapi waktu yang sama, kalau kita laksanakan PKP, saudara juga akan menjerit kerana ekonomi akan mudum. Peniaga akan menjadi lagi teruk. Kalau sekarang peniaga bising kerana jam perkhidmatan perniagaan dipendekkan, mereka yang memandu kenderaan e-hailing juga komplain kerana 12 hingga 6 pagi mereka tak dapat memandu. Saudara bayangkanlah bagaimana kalau saudara berada dalam keadaan ingin memutuskan langsung rantaian jangkitan, dan waktu yang sama saudara rasa ekonomi juga, bukan sektor ekonomi sebenarnya, menyebabkan rangkaian jangkitan. Sebab tu saudara tak terkejut bahawa sektor ekonomi juga sekarang menjadi antara pewabak. Kilang, pejabat, ofis, semua itu adalah sektor-sektor yang berkait dengan ekonomi yang dibuka, dan sektor inilah yang kemudiannya menjadi punca wabak. Komplek beli belah, ada sektor ekonomi yang dibuka, dan sektor inilah sebenarnya sedang menyebarkan rangkaian sporadik yang berbahaya dan menambahkan lagi angka jangkitan. Okey, saya akan pergi kepada last update untuk Presiden Amerika, kerana hari ini saya rasa tak ada seller, jadi saya ada banyak sikit masa. Saya nak jual sikit je barang ini hari. Abang, ada satu soalan kepada Benzoro. Dia tanya. Apakah sikap dan peranan rakyat untuk hadapi 2021 ni? Gini saya bagi tahu kata, kalaulah kita kekal mentaliti subsidi, berarti semua orang seperti rasa dia sedang lemah, dia memerlukan pelampung. Saya fikir kata akhirnya apa yang kita minta mungkin akan diberi, tapi kita dapat janji. Saya ingat lagi ni satu jenaka daripada arwah Allahyarham Datuk Yahya Lampung. Dia bergurau dengan saya ketika dia ingin bertemu dengan Datuk Umar Rahmat. Saya berada di luar dan kami sempat bergurau. Datuk Yahya Lampung kata ada satu peristiwa berlaku, dia pergi ke satu kampung nelayan. Dan menyampaikan ucapan kepada nelayan tu, dia mengatakan bahawa insya-Allah nanti saya akan bagi kamu bot, saya akan bagi kamu enjin. Kemudian kata Datuk Yahya, seorang datang daripada kampung nelayan yang lain menjerit ke arah dia dengan mengatakan, dulu dekat kampung saya pun Datuk janji begitu, sekarang Datuk janji lagi dekat sini, dekat saya janji pun tak bagi. Datuk Yahya kata, dia spontaneous menjawab dengan kata, kamu bernasib baik kerana telah dapat janji. Dia janji pun belum. Jadi saya bimbang, sekiranya saudara meminta terlampau banyak, belanjawan ini akan menjadi belanjawan janji. Untuk saya secara peribadi saya dah anggap ini adalah belanjawan janji yang belum tentu lagi dapat ditepati, kerana sumber pendapatan kerajaan yang dijanjikan dalam belanjawan ini adalah sumber yang tidak menentu. Ahli ekonomi menyebutkan mimpi yang sangat jauh. Ahli ekonomi mengatakan 64.6 bilion yang diletakkan kerajaan sebagai pendapatan tahun depan adalah mimpi, satu mimpi yang amat jauh. Berarti saya fikir kepada semua orang, dia adalah masa untuk berenang sendirian. Kemungkinan kerajaan mencipta beberapa dasar saja untuk membantu, tetapi dia bukanlah jaminan kita terbantu. Itu yang saya gambarkan, kadang-kadang menjadi lebih kritikal. Keadaan akan menjadi lebih teruk kerana secara rasional, abang pun nampak perkembangan tak begitu baik hari ke hari. Kalau kita berada di mana pun, siapa yang akan bercerita dengan kita khabar bahawa mereka secara pribadi sedang melalui tempoh perniagaan ataupun tempoh kehidupan yang baik. Saya ada menonton Awani semalam, seorang isteri naik up status di situ, mengatakan dia benar-benar kecewa kerana dia dan suaminya telah merancang 10,000 duit KWSP itu untuk memulakan perniagaan, kerana suaminya dibuang kerja daripada Mac lalu, dan kemudian tak dapat mendapat pekerjaan baru dan bekerja rencam dan pelbagai kerja rencam, tetapi masih lagi tak mampu untuk menyelamatkan pendapatan lama bagi membayar rumah.
Jadi saya rasa itu antara kes yang orang bersuara. Tapi saya fikir kata level kesusahan orang telah berada sampai satu tahap mereka berada dalam keadaan sama ada rumah mereka dirampas oleh bank, sama ada anak mereka akan berhenti daripada universiti, sama ada mereka mampu tu menanggung anak mereka bersekolah ataupun tidak. Itu paras lemas yang sedang hadapi oleh rakyat. Dan saya fikir kata realistiknya, bolehkah kita menganggap bahawa semua orang akan diselamatkan oleh bajet semalam? Kerana bajet semalam bagi saya bukanlah bajet pelampung. Dia hanyalah saya tak anggap itu adalah bajet yang dapat membantu semua orang. Dia tak akan dapat go to all corners. Itu saja. Dan saya akan pergi kepada berapa view kita? Ya, US Prudential saya akan bagi tahu hari ini bahawa update kita akan naik latest update ni. Saya hanya ambil AP tau. Saya follow CNN, saya follow BBC, tapi saya daripada dulu dilatih lebih close kepada Associated Press, iaitu Perancis. Jadi saya ambil Associated Press kerana Associated Press adalah selalunya lebih cepat, lebih berani dan lebih tajam. Kalau paper online, saya akan baca The Guardian ataupun saya baca New York Times. Kalau nak dapat daripada London, saya akan go The Guardian. Kalau nak dapat berita daripada US, saya akan baca New York Times. Ini saya ambil daripada AP. AP adalah sumber berita antarabangsa yang paling saya favourite compare to CNN dan BBC. Kalau mengikut AP, Biden 264, angka semalam lagi. Trump masih 214. Tapi kita tengok perkembangan di Georgia. Tengok pada gambar rajah yang, tengok kepada slide yang Mahfuz share tu. Ini adalah 24-36 jam di mana Biden terus mendahului dengan 49.4% undi. Manakala Trump berada dalam 49.3. Tetapi sebenarnya undi yang tinggal untuk dikira adalah kurang daripada 5,000 undi. Berarti chances untuk menang di Georgia dan mendapat 20 mata. Kalau menang di Georgia, Trump presiden. Kerana Trump hanya kekurangan, menang di Georgia, Biden presiden. Kerana Biden hanya kekurangan 6 mata. Pada waktu yang sama, Georgia menawarkan 16 mata. Nevada yang menawarkan 6 mata. Kalau dapat menang Nevada cukup-cukup. Tapi Nevada agak sukar untuk lebih awal kerana dia baru 87%. Berbanding dengan Georgia yang telah pun membuat fikiran undi 99%, hanya tinggal 5,000 saja undi yang sedang dikira. Berarti Georgia akan lebih dulu menyalakan lampu. Sekarang dia nyalakan color navy blue. Kita tunggu dark blue saja. Dalam gambar saudara akan dapat lihat itu navy blue. Dia go to dark blue berarti officially itu adalah kemenangan bagi Demokrat. Kalau saudara tengok Pennsylvania juga, setelah dia kekurangan 600,000 undi, begitu jauh Trump mendahului Biden. Tetapi apabila undi pos mula dikira dalam tempoh 48 jam, bayangkanlah daripada 600,000 kekurangan undi, Biden sekarang memintas ketika undi dah sampai 99%. Biden mendahului dengan 49.6, Trump adalah 49.2. Ada baki undi lebih kurang dalam 40,000 yang belum dikira. Dan saya fikir bahawa berdasarkan daripada trend undi pos, kemungkinan mata penuh 20. Satu lagi kawasan yang boleh diharapkan oleh Biden adalah 20 mata daripada ini. Sebab itu ramai yang meramalkan sekarang Biden bukan saja menang tapi menang besar dengan 300 mata. Untuk menjadi seorang Presiden Amerika, undi college atau undi elektoral ni, dia hanya perlukan 270. Tetapi Biden dijangka menang di 3 negeri yang saya sebut tadi, kecuali yang dia tak mungkin akan menang adalah di, saya lupa ada, dia tak mungkin menang di Arizona saya rasa. Ya, di Arizona yang dia tak mungkin menang kerana undi telah dikira mencapai 90%, tetapi dia ketinggalan 1.8% undi. Anggap saja dia tak mungkin menang di kubu kuat Republican. Tapi kalau dia menang, dia akan mendapat lebih 300 mata. Berarti Biden boleh dianggap mencapai kemenangan besar dan dan mengembalikan tradisi bahawa presiden yang memenangi jawatan presiden adalah presiden yang menang undi popular dan presiden yang menang undi elektoral. Kerana beza dia, waktu Trump menang pada tahun 2016, dia menang undi elektoral, iaitu undi negeri. Tetapi dia kalah undi popular kerana dia hanya mendapat 72 juta undi popular, tetapi Hillary Clinton mendapat 75 juta undi popular. Tapi oleh kerana Amerika tidak mengamalkan satu undi terus untuk presiden, tapi satu undi adalah untuk elektoral negeri, dan kemudian ada negeri yang hanya memberi 3 mata, ada negeri yang memberi 55 mata, ada negeri 20 mata, ada negeri 19 mata, yang saya kata sistem kasta dalam undi kolateral ni. Kalau nak tahu lebih panjang adalah dia berkait dengan 1824 apabila Amerika menerima negara-negara baru, negara-negara yang awal berada di Amerika. Negeri-negeri awal yang bercantum di Amerika ingin mengekalkan senior mereka ataupun kekananan mereka kerana mereka lebih dulu mendirikan Amerika. Maka negeri-negeri yang menyertai lebih kemudian, yang dianggap kurang kepadatan penduduk dan kurang menyumbang kepada ekonomi Amerika atau dipanggil sebagai negara baru, negeri baru, mereka diberi undi elektoral yang rendah. Bayangkanlah, Texas menyumbang 55 mata, tapi Wyoming hanya 3 mata, Vermont hanya 3 mata, Alaska hanya 3 mata.
Menang di 3 negeri, tak mungkin mengalahkan satu negeri yang menyumbangkan 55 mata. Dan 55 mata yang disumbangkan oleh Texas akan membantu seorang presiden menjadi presiden kerana dia memerlukan 270 mata. Itu saja dah panjang. Ini antara hari yang paling panjang kita go on editorial opening. Berapa view kita sekarang, Zah? 700. Saya rasa kita nak pergi jual jeans lah kot. Okey, kalau nak pergi senang je. Pergi saja ke US Presiden. Mahfuz bagi page tu. Nampak kat situ, AP tu. Itu paling cepat. Log saja di Google anda. Log. Maksudnya saudara mula Google, lepas tu dia akan kekal. Masuk, dia akan jumpa dia. Itu AP, tapi log saja di bawah US Presidential Result. Klik aja nanti akan naik AP dulu. AP paling popular. Jadi AP akan naik di atas. Google akan hantar berita AP dulu. Berarti AP adalah berita yang paling banyak dibaca kerana dia mendahului berita-berita yang lain. Dari segi sebab negeri lain, kalau anda buka saluran lain, dia masih menggambarkan 243 mata untuk Biden. Tetapi AP saja yang memberi 264 mata. Berarti AP telah mengambil keputusan Arizona sebagai keputusan muktamad. Okey? Kita akan pergi pada jualan jeans.